Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni pada muka surat yang ke-71 di bawah tajuk kedudukan pendosa di hari akhirat. Kita tengok matan muka surat 71. Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wa ma kana minas sayyi'at duna syirku wal kufru wa lam yatub anha sahibuha hatta mata mu'mina fa innahu mu'minun fi masyiatillahi ta'ala in sha'a 'azzabahu bin nar wa in sha'a 'afa anhu wa lam yu'adzib bin nari asla. Maksud dia, kata Al-Imam Abu Hanifah, wa ma kana minas sayyi'at, apa-apa kejahatan, duna syirka wal kufr, kecuali syirik dan juga kekufuran, walam yatub anha sahibuha hatta mata, pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia, mata mu'mina fa innahu mu'minun fi masyiatillah, sekiranya pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia tetapi tetap dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya dia berada dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya dia berada dalam kehendak Allah. In syaa 'azzabahu bin nar, jika Allah Azza wa Jalla ingin mengazabnya ke dalam neraka, wa in syaa 'afa anhu, dan jika dia kehendaki dia akan ampunkannya, walam yu'adzib bin nari asla, dan tidak diazab sama sekali. Kedudukan orang yang melakukan dosa. Dalam huraian dia sebut, syirik ialah menyamakan Allah Azza wa Jal dengan mana-mana makhluknya. Ia juga bermaksud memberikan sifat-sifat Allah yang khusus kepada benda-benda lain, sama ada malaikat, nabi, jin, manusia dan sebagainya, seperti kuasa mentadbir alam dengan kehendak mutlak, memberikan sifat ilmu zati, iaitu ilmu tanpa usaha, kepada makhluk lain, meyakini kuasa lain yang dapat menyembuhkan penyakit, boleh melaknat murka dan memberi rahmat. Untuk perenggan tu, dia ta'arif dulu syirik, sebab nanti dia akan bezakan pelaku dosa syirik dengan pelaku dosa-dosa lain, kedudukan dia di akhirat nanti. Dalam perenggan bawah huraian tu, yang huraikan buku ni, yang huraikan matan ni, dia beri dulu makna syirik. Apa dia syirik? Menyamakan Tuhan dengan mana-mana makhluk. Itu makna umum, kita semua tahu. Lebih khusus lagi, memberikan sifat-sifat Allah yang khusus kepada benda-benda lain. Maknanya kata benda lain sama
rahmannya dengan Allah Azza wa Jalla. Benda lain. Kata benda lain sama rahimnya dengan Allah Azza wa Jalla. Sama ar-razzaqnya. Memberikan nama-nama sifat-sifat Tuhan apa-apa semua ni kepada selain daripada Allah. Menyama tarafkan. Siapa orang lain itu? Orang lain itu ataupun pihak lain itu boleh jadi malaikat, nabi, jin, manusia-manusia lain dan sebagainya. Maknanya kita sama tarafkan makhluk dengan Tuhan. Ataupun dalam istilah-istilah kita meletakkan orang kata apa, pihak yang menjadi ambil tugas Tuhan. Dia ambil tugas Tuhan dengan sebab Tuhan beri keizinan. Tuhan beri keizinan kepada dia untuk dia boleh buat benda yang setaraf dengan Tuhan boleh buat. Okay. Yang tu pun masuk dalam perbahasan kesyirikan. Okay. Kemudian dia kata memberi kuasa takbir alam dengan kehendak mutlak. Maknanya dia boleh takbir, makhluk tu boleh takbir. Okay. Memberi sifat ilmu zati. Ilmu ni ada 3 jenis. Pertama ilmu zati, yang kedua ilmu kasbi, yang ketiga ialah ilmu laduni. Ilmu zati ialah satu pihak tu, contoh zat Tuhan, dia sedia ada ilmu tanpa ada proses upgrade ilmu dia. Maknanya dia memang dah berilmu. Tuhan tu maha mengetahui. Dia alim, dia khabir. Dia bukan lepasan mana-mana pusat pengajian. Bukan. Dia mengetahui dengan sebab diri dia tu ataupun sifat dia tu ialah sifat yang mengetahui. Sekarang dia kata meletakkan sifat mengetahui tu pada benda lain dan kata benda lain itu ialah dia dapat ilmu kerana zat dia. Yang ni tidak berlaku melainkan pada Allah Ta'ala. Yang kedua ilmu kasbi. Kasbi ni maksud dia ialah usaha untuk dapat ilmu tu. Kasb maksud dia proses usaha. Macam kita semua manusia ni lah. Kita semua manusia ni kebanyakannya kita akan dapat ilmu dengan kaedah kasbi. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tak akan dapat kalau tak belajar. Itu kebanyakan. Dan yang ketiga ialah laduni. Laduni ialah makhluk dapat satu ilmu tanpa kaedah belajar. Dia dapat, Tuhan bagi. Yang ni khusus bagi pihak-pihak tertentu, iaitu kepada para nabi dan rasul. Tak berlaku kepada orang lain. Tak berlaku kepada pihak lain. Laduni ni khusus kepada para nabi dan rasul sahaja. Tak berlaku kepada orang lain. Sebab tu dakwaan-dakwaan yang mengatakan orang tu kalau dia bukan nabi dan rasul, kalau dia kata dia dapat ilmu laduni, itu bukan. Itu bukan. Tuhan boleh beri kefahaman, tapi Tuhan tak beri ilmu tu secara direct. Kefahaman dia boleh bagi kepada kita semua ni. Kita belajar, kita nampak. Bila mana bagi kunci, dia boleh masuk, dia boleh terokai dalam ruang yang dia boleh teroka. Itu pun masuk dalam ilmu kasbi. Okay. Tapi yang dimaksudkan dengan ilmu laduni ni ialah ilmu boleh tahu apa jadi esok. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, bila mana Tuhan sebut tentang bagaimana Tuhan beri ilmu laduninya kepada Khidir, walaupun Khidir ni dia ada, orang kata apa, dia ada perbahasan nabi ataupun tidak. Ada sebahagian kata dia nabi, ada sebahagian kata dia rajulun salih. Okay. Ilmu yang dia dapat ialah dia boleh tahu perahu ni akan dicuri. Perahu ni akan dicuri. Adapun ilmu yang kita belajar ni, ilmu sains ke, ilmu matematik, ilmu apa-apa saja, okay, kita dapat teori, daripada teori itu kita eksperimenkan. Itu lain. Itu tak panggil laduni. Okay. Walaupun dalam silibusnya tu dia taklah cover semua, tapi kita buat penyelidikan. Dan kadang-kadang penyelidikan tu dia bersifat benda baru. Baru nampak ruang tu. Semua bidang orang belajar agama ke, bidang sains ke, bidang apa ke, dia ada yang namanya penyelidikan. Penyelidikan itu bukan laduni. Penyelidikan itu kita ambil satu teori, daripada teori itu kita kembangkan. Kita cari mana-mana bahagian yang orang dah buat, dia tertinggal. Yang tu. Okay. Jadi dia kata ada makhluk ni ilmu zati sama macam Tuhan. Yang tu termasuk dalam mensyirikkan Allah Ta'ala. Okay. Kemudian dia kata apa? Memberikan sifat ilmu zati, ilmu tanpa usaha kepada makhluk lain, meyakini kuasa lain yang dapat menyembuhkan penyakit,
boleh melaknat, murka dan memberi rahmat. Maknanya satu orang tu dia boleh sembuh penyakit kerana orang tu dia ada kuasa penyembuhan, ataupun dia ada kuasa boleh menyebabkan penyakit berlaku. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut la adwa, tidak ada penyakit berjangkit kerana orang tu. Penyakit itu berjangkit kerana izin Tuhan. Tapi sebab dia berjangkit kerana orang tu cuai, yang tu boleh jadi. Okay. Kemudian boleh melaknat murka. Tidak ada pihak yang boleh melaknat melainkan dengan izin Tuhan dan memberi rahmat. Okay. Kemudian akibat buruk syirik antaranya ialah yang pertama, tidak mendapat doa keampunan Nabi dan doa orang-orang mukmin. Berdasarkan dalil ayat 113 surah At-Taubah. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Okay. Ayat ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, ianya turun ketika mana Nabi ingin minta izin daripada Tuhan beristighfar kepada ibunya yang telah dimakamkan di Abwa. Nabi pergi ziarah kubur, Allah Ta'ala izin. Nabi nak minta istighfar, Allah Ta'ala tak izin, turun ayat ni. Lalu Allah Ta'ala kata, maka nalin nabi, tidak sepatutnya bagi Nabi walladzina amanu dan orang-orang beriman ay yastaghfiru lil musyrikin, untuk dia minta ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik itu keluarganya. Sebab tu pada isu ni, isu status keislaman mak ayah Nabi, ianya isu yang sensitif dan polemik, tak selesai. Kita yang belajar, kita akan tahu pada isu ni ada 3 golongan. Satu golongan yang mengatakan mak ayah Nabi termasuk dalam kalangan musyrikin, golongan pertama, dan dia orang ada hujah-hujah dia. Untuk bagi mak Nabi, ini ayat dia, ini ayat kepada hujah dia. Bagi ayah Nabi ada satu hadis, satu orang datang dalam masjid, Nabi sedang khutbah Jumaat, ataupun khutbah, dia bukan khutbah Jumaat tapi dia khutbah. Dia tanya, aina abi? Di mana ayahku? Dengan maksud, di manakah ayah aku sekarang? Ayah dia dah meninggal dah, nak tahu ayah dia syurga ke neraka. Nabi pun jawab dalam hadis tu, riwayat Muslim, hadis tu riwayat Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayah kamu kedua-duanya dalam neraka. Nabi jawab. Itu dalil. Okay. Jadi satu golongan dia kata ayah dan mak Nabi musyrikin. Golongan kedua, ayah dan mak Nabi termasuk daripada kalangan ahlu fatrah. Ahlu fatrah maksud dia apa? Tak sampai dakwah kepada dia. Terjadi perselisihan antara grup yang nak kata ni musyrikin dan grup yang nak kata ahlu fatrah. Yang kata ahlu fatrah ni telah dilawan hujahnya oleh kelompok yang kata ayah dan mak Nabi itu musyrikin dengan mengatakan dakwah tauhid telah sampai sebab penduduk Mekah tidak terasing daripada dakwah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Itu golongan kedua. Golongan kedua kata ahlu fatrah, tak boleh kata ahli syurga, tak boleh kata ahli neraka, tapi mungkin ada keistimewaan. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, tak nak bincang, tak nak sebut pun, tak payah sebut, tak ada kena-mengena, tidak ada apa-apa kepentingan. Ada satu orang tokoh, Maulana Muhammad Zakaria Saharanpuri, daripada Saharanpur, India. Dia ada tulis tentang isu ni, saya tak ingat nama kitab penuh dia, cuma nama kitab dia Dar'ul Huzun, menolak kesedihan pada penerangan adakah Islam atau kafirnya mak ayah Nabi. Lebih kurang itulah tajuk buku dia. Dia macam tak seronok kita bincang bab tu sebab dia berkaitan dengan Nabi. Agak berat untuk orang-orang yang tahu batas dia untuk kata mak dan ayah Nabi itu musyrikin, agak berat. Okay. Tapi berdasarkan hujah dia something yang konkret lah, hujah yang konkret. Tapi tak bincang itu lebih selamat. Dan ramai saya tengok zaman belajar dulu pun, guru-guru kita, pensyarah-pensyarah kita ni memang pilih untuk tidak membincangkan hal ini. Walaupun dari segi dalil ni agak kuat lah sebab ayat Quran dan juga hadis riwayat Muslim. Okay. Cuma ayat ni dari segi keumuman dia, bukan dari segi khusus
Turun ayat ni sebab arahan supaya Nabi stop minta ampun kepada mak dia di kubur. Okay. Tapi umumnya ialah orang yang musyrik tak akan mendapat doa keampunan daripada Nabi dan juga orang-orang beriman. Okay. Itu akibat syirik yang pertama. Muka surat 72. Akibat syirik yang kedua, tidak diampunkan dosa syirik berdasarkan firman Allah Ta'ala ayat yang ke-68, ayat yang ke-48 daripada surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, iaitu mempersekutukannya dengan suatu jua apapun, dan akan mengampunkan dosa yang lain selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Bila mana Tuhan sebut iftara 'ala Allahi iftara ithman 'azima, faqad iftara ithman 'azima. Kamu telah buat satu kekeliruan yang menyebabkan kamu terjatuh dalam dosa yang maha besar. Iftara tu maksudnya pandai cakap berbelit-belit sehingga pergi kepada syirikkan Tuhan. Mula-mula tak syirik lagi. Mula-mula cakap sebenarnya ada makhluk-makhluk yang hebat. Tak kata lagi nak sembah makhluk tu. Baru kata sebenarnya ada makhluk-makhluk yang hebat ni, kita kena hormat dia. Stage pertama. Stage kedua, makhluk-makhluk hebat ni lain macam kuasa dia. Kuasa dia, dia boleh urus takbir hujan tak hujan, dia pergi situ dulu. Yang ketiga, kita betul-betul kena ada satu ibadah khusus untuk hormat makhluk ni. Dia pergi situ. Jadi itu nak tunjuk pada kita bahawasanya stage ataupun orang kata apa, peringkat martabat untuk pergi kepada kesyirikan itu. Nak menyamatarahkan benda lain. Okay. Yang ketiga, diharamkan daripada memasuki syurga. Ayat 72 surah Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah ialah Al-Masih ibn Maryam, penjelmaan Tuhan kepada diri Nabi Isa. Wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbukum. Akan tetapi sedarilah kata-kata Nabi Isa tu, Al-Masih tu, ialah dia seru Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa-siapa yang mensyirikkan Allah, terharam dia daripada syurga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembali dia dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong. Ayat ni dari segi, orang kata apa, dari segi khususnya dia nak cerita apa? Dia nak cerita tentang perdebatan di antara Rasulullah dengan orang-orang Kristian daripada Najran. Orang-orang Kristian yang datang daripada Najran, musafir ke Madinah, nak berdebat dengan Nabi pada isu ketuhanan Jesus ataupun ketuhanan Nabi Isa AS. Najran hari ini, Najran di Arab Saudi, nama dia Najran. Nama dia tak tukar sampai sekarang. Najran sekarang ialah border di antara, sempadan di antara Arab Saudi dengan Yaman. Kawasan yang agak subur, dan dia punya adat kebiasaan masyarakat dia lebih mirip kepada orang-orang Yaman berbanding orang Saudi, orang-orang di Khalij ni lah, okay, di negara-negara Teluk Gulf ni. Okay. Cuma nak kata perjalanan dia jauh. Kita tengok peta Najran nak sampai Madinah ni 1200 km, lebih kurang lah kot, ataupun 1000 km, lebih kurang. Jauh datang nak hidangkan pada Nabi ni beberapa soalan. Antaranya ialah ketuhanan Isa. Sebab kita tahu orang Kristian beriman kepada Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang satu tu ada kebolehan boleh menjelma dalam beberapa personality. Tu yang jadi Trinity tu. Tapi dalam erti kata mudah, tigalah Tuhan yang dia sembah, tetap syirik. Okay. Cuma dia ada satu konsep
konsep hulul dan ittihad. Ataupun kalau kita biasa dengar perbahasan dalam bab dirasah an-Nasraniyah ni, pembelajaran tentang agama Nasrani ni, dia mengakui Nabi Isa tu ada unsur lahud dan nasud. Lahud ni ialah unsur-unsur ketuhanan dalam diri Nabi Isa, dan juga ada unsur-unsur kemanusiaan. Sebab memang Nabi Isa tu ialah satu orang manusia yang lahir pada kaedah yang luar pada kebiasaan orang. Dia lahir tanpa proses percampuran air mani macam orang lain. Sebab dia lahir dengan kebesaran Tuhan. Tidak ada ayah. Macam mana bercantum ovum sperma pun tak ada. Itu tak ada perbahasan pada Nabi Isa. Tapi dia orang lah. Dia satu orang manusia. Tapi bagi orang Kristian, yang macam ni luar biasa. Macam mana dia boleh fikir macam tu? Sebab terleka dengan bisikan syaitan. Sebab di sana ada lagi makhluk yang manusia juga, yang lahir tanpa ayah dan ibu, iaitu Nabi Adam. Sepatutnya perlu dituhankan Nabi Adam juga. Tapi dia tidak tuhankan Nabi Adam. Sebab apa? Sebab dia terleka dalam situ. Dia nampak dia nak angkat. Bila mana dia nak angkat, dia terlupa ada satu lagi pihak yang tidak diangkat. Okay. Cuma nak katanya ialah dia datang tu dia nak terang dekat Nabi, Tuhan ni boleh turun ke dalam jasad manusia, ataupun manusia boleh naik bersatu dengan zat Tuhan. Turun dia panggil ittihad, naik dia panggil hulul. Kalau saya tak silap lah. Kalau tak pun dia tertukar macam tu lah. Okay. Hulul dan ittihad ni ialah dua akidah yang memang sesat dan memang tidak ada dalam syariat kita. Keboleh upayaan satu orang makhluk naik bersama dengan Tuhan, ataupun Tuhan turun bersama dengan dia. Okay. Dalam masyarakat Nusantara, amalan ini telah menyerap dalam konsep batiniyah yang dipelopori oleh tarekat kesufian ataupun tasawuf kebatinan. Bila mana kita tengok ilmu ni, dia copy paste daripada apa yang ada dalam Hindu sikit dan ambil sikit apa yang ada dalam Kristian. Iaitu adanya konsep hulul, ittihad dan juga tanasuh. Tiga gabung dalam batiniyah. Hulul, ittihad Kristian ada, tanasuh ni Hindu ada. Tanasuh ni maksud dia apa? Reinkarnasi. Penjelmaan balik roh yang dah mati ke dalam badan orang yang hidup pada zaman yang lain. Ini dalam Hindu ada, dalam Syiah paling banyak. Dalam akidah Syiah paling banyak. Okay. Cuma di sisi batiniyah yang melampau ni, hulul boleh, ittihad boleh, tanasuh pun boleh. Tiga-tiga. Kristian dia ambil hulul dan ittihad, dia tak ambil tanasuh. Tanasuh ni reincarnation. Okay. Di sisi batiniyah, Nusantara punya style. Dia copy paste daripada pemikiran Al-Hallaj. Al-Hallaj ni tokoh yang besar dalam pemikiran kata apa? Bab-bab berkaitan dengan hulul ittihad ni lah, batiniyah yang pelik-pelik ni. Dan kalau tengok kemuncak kepada teruknya pemikiran Al-Hallaj ialah dia mengaku dengan pengakuan dia sebut anal haq. Anal haq tu maksud dia apa? Akulah yang maha benar. Dengan erti kata lain, akulah Allah. Di tanah Jawa, di Jawa ni, di kalangan Nusantara kita ni, dia ada aliran nama dia aliran Kejawen. Saya tak pasti Kejawen ni dia singkatan bagi apa. Cuma dia ada dua kelompok, santri dengan ada istilah dia. Okay. Ilmu ni dalam pengajian, bahkan dalam pengajian perbandingan agama belah-belah kita, belah-belah Arab dia tak bahas bab ni, belah-belah kita ni. Okay. Dia panggil ilmu manunggaling kaula gusti. Nama bunyi Jawa tapi isi dia samalah, iaitu tanasuh arwah, ittihad dan juga hulul. Tiga unsur ni ada. Ilmu ni mulai dipasarkan, dimasyarakatkan oleh kelompok-kelompok yang tak bertanggungjawab, dan telah dimodernkan cara penyampaian dia dengan diserap ke dalam seminar-seminar yang bersifat seminar bisnes keuangan. Biasanya macam tu di Malaysia ni. Dia nak tarik aura-aura positif apa semua. Okay. Cuma nak katanya ilmu tu di Nusantara dia bukan ilmu yang asing, tapi ilmu yang sudah ada. Ayat ni ialah nak cerita pada kita datangnya Nasrani daripada Najran ni, Kristian pada Najran, nak berdebat dengan Nabi. Nak berdebat dengan Nabi, nak kata bolehnya Tuhan tu turun dalam jasad Nabi Isa dan Nabi Isa naik semula ke zat Tuhan. Dua-dua boleh.
Sebab tu bagi orang Kristian, Nabi Isa tu sendiri dia manusia, dalam masa yang sama dia Tuhan. Sebab dia ada dua-dua unsur. Okey. Yang bawa pemikiran yang macam ni bukan asal daripada seruan Nabi Isa pun. Nabi Isa tak sebut macam tu. Okey. Sebab tu kalau kita tengok antara tokoh yang paling awal membawa kekeliruan dalam agama Kristian ni ialah Saint Paul. Ini orang paling awal. Saint Paul ni telah buat dakwaan, dia bermimpi dengan Nabi Isa dan buat macam-macam dakwaan. Dan inilah trend bagi mana-mana kelompok yang ada niat untuk bagi agama tu berubah keaslian dia. Dan lepas pada tu kita akan tengok banyak kerosakan Saint Paul buat. Dia kata Jesus datang pada dia dalam keadaan jaga apa semua. Ni adalah Kristian. Mati Saint Paul, ada satu orang tokoh besar dalam Kristian. Tapi tokoh ni dia pekatkan lagi kesesatan dalam Kristian, lebih pekat lagi. Iaitu satu orang padri nama dia Rasputin daripada Rusia. Rasputin ni ialah pada zaman last Rusia ada raja. Dulu Rusia ada raja, sekarang dia tak ada raja. Kaisar yang paling last, Sir Nicholas. Itu last raja Rusia, ataupun lebih dikenali dengan nama Tsar, T-S-A-R. Isteri kepada Tsar ni mengagumi gila-gila kepada Rasputin. Anggap Rasputin ni orang yang paling benar. Sebab Rasputin mengaku keturunan Jesus dan mengaku boleh kontak Jesus yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, Rasputin ni ialah pengamal ahli sihir yang sangat hebat. Dan terbunuhnya dan jatuhnya kerajaan beraja Rusia ni hasil daripada orang kata apa, campur tangan Rasputin tu. Akhirnya kena bunuh semua sekali. Okay. Saya nak kata apa? Saya nak kata sini ialah yang bawa ajaran yang sesat ni pasti ada keuntungan yang nak diambil di belakang tu. Bukan nak kepada ketulinan agama sangat pun. Okay. Jadi Yahudi Najran ni datang, kalau kita tengok dari segi sejarah, datang jauh-jauh ni. Apa cerita dia? Okay. Cerita dia bukan nak berdebat dengan Nabi sangat pun. Cerita dia ialah nak tengok, nak riki tengok kerajaan Madinah ni tara mana. Sebab apa? Sebab Kristian di Ghassan. Ghassan ni ialah orang-orang Arab yang beragama Kristian yang duduk dekat dengan sempadan Syam. Dia ada keturunan Arab yang memang Kristian pada dulu-dulu lagi. Antaranya ialah Malik Ghassan. Okay. Dia tengok gerak-geri Islam ni makin lama makin kuat. Okay. Jadi dia cuba cari, kita nak cari kekuatan mana? Hantar utusan ke Najran. Najran ni kawasan Kristian Arab. Sebab Najran nampak lebih tersusun dan lebih dekat dia punya sifat kekabilahan Arab dia tu berbanding Kristian Koptik yang ada di Mesir pada waktu itu. Jadi cara nak runtuhkan Islam, kita jemput dia. Sebenarnya jemputan tu datang pada Ghassan. Dan Najran datang tu kalah lah, dalam arti kata lain dia kalah debat dengan Nabi. Okay. Cuma nak katanya bukan nak debat sangat. Nak tengok Madinah ni tara mana, ada bangunan cantik ke, ketenteraan di tengah mana. Dia datang atas dasar risikan. Tapi Allah Ta'ala dedahkan daripada surah Ali Imran, surah An-Nisa dia stop sekejap, masuk surah Al-Ma'idah, cerita balik tentang masalah orang Kristian ni. Sebab dia datang bukan dengan keikhlasan, dia datang dengan sebab niat untuk menakluk. Sebab tu kau tengok seruan Kristian sekarang, Kristian selalu sebut kita agama yang berdiri di atas kasih sayang. Tapi dalam sejarah, perang salib telah menyebabkan banyak nyawa yang mati. Sedangkan itu ialah agama yang dibawa oleh dia orang. Dan tak habis pun sampai sekarang. Okay. Cuma nak kata pada ayat 72 surah Al-Ma'idah ni, Tuhan nak beritahu kepada kita bahawasanya ideologi Kristian itu mempercayai kebolehupayaan zat Tuhan bersama dengan manusia dan manusia boleh naik bersatu dengan zat Tuhan. Lalu Tuhan pun kata, Isa tak sebut macam tu. Wa qala al-Masihu ya bani Israel. Sedangkan Nabi Isa telah menyebut, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah Allah dan Tuhan kamu. Sembah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Itu yang Nabi Isa sebut. Benda ni mengejutkan Yahudi, Kristian Najran. Sebab memang ayat tu dah wujud pun dalam kitab Injil yang diorang ada. Sebab diorang ni memang perangai suka sembunyikan ayat yang sebenar.
Itu memang tak lari dah daripada perangai ahli kitab. Okey. Cuma poin dia nak sebut, antara efek akibat daripada melakukan syirik, kamu terhalang daripada mendapat syurga tu. Okey. Perenggan yang paling bawah sekali, kufur ialah mengingkari perkara yang daruri, yang sabit dalam agama yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terbahagi kepada kufur takzib dan juga istihlal, mendustakan dan menghalalkan yang haram. Kufur dalal wal ghai, iaitu kufur kesesatan, dan kufur i'rad wat tawalli, kufur berpaling dan juga tidak mengendahkan. Kufur ada 3 bahagian. Yang pertama dia sebut kufur takzib dan istihlal. Takzib, mendustakan apa yang ada dalam agama dan juga menghalalkan benda yang haram dalam agama. Menjadikan orang yang berpegang dengan ajaran yang salah tu tak rasa dia salah. Itu termasuk daripada perbuatan kufur. Kalau kita tengok, bila mana Islam liberal ni dia mula menyerang orang-orang Islam sekitar kurun 19 dan juga sekarang 20 ni. Okay. Bila mana masuk saja pemikiran liberal ni dalam orang Islam, dia mula menyerang kepada pensyarah-pensyarah apa semua ni. Termasuklah pensyarah-pensyarah di negara Arab, terutamanya di Iraq, di Jordan sendiri. Sebab saya pun ada belajar sebahagian pensyarah yang memang kuat liberal dia. Kuat betul, bukan kuat sikit-sikit. Dia okey dengan orang yang tolak azab kubur, dia okey. Bahkan dia nafikan wujudnya azab kubur. Sedangkan dia profesor dalam bidang hadis. Dan bidang yang dia buat tu, bidang hadis yang dia buat tu bukan bidang hadis PhD yang biasa, PhD yang agak tough sikit lah dia buat di Turki dalam bidang tahqiq makhtutat ni, ataupun orang kata apa, tengok, cek manuskrip lama yang memang ambil masa lama pun. Okay. Tapi dengan orang kata apa, dengan selesanya dia mendabik dada, dia kata kalau tak nak percaya azab kubur pun okey. Dia sebut macam tu. Okey. Mula-mula kita orang dengar tu sebab dia rasa something. Bila mana tengok dalam nama-nama yang diberikan arahan ataupun diberikan tahzir ni, amaran oleh sebahagian tokoh-tokoh ulama lain, ada nama dia seorang. Tapi dia tu mensyarah kita orang dulu di universiti. Nama dia ada sebagai nama satu orang yang memperjuangkan Islam liberal. Di Malaysia ni dia ada, tapi dia tak kuat. Dia tak sehebat Indonesia. Indonesia dia hebat. Dia memang serangan dia tu hebat. Antaranya kalau kita tengok, antara yang bawa pemikiran Islam liberal ni yang sakan sangat, tapi dijemput juga ke Malaysia adalah Dr. Munaim Siri daripada Indonesia. Yang ni pengikut dia, ada pengikut, dan dia ada sesi perdebatan banyak dengan Sahibul Samah Mufti kita. Tapi nak katanya pengikut dia ramailah, penulisan buku dia pun mendapat sambutan. Saya nak sebut perbuatan dia ialah dia menghalalkan benda-benda utama dalam agama. Antaranya benda-benda gaib. Bahkan dia boleh pergi pada, kalau tak nak kata syurga neraka ni wujud pun tak apa. Ini dipanggil kufur takzib wal istihlal. Nafikan dan halalkan benda yang haram. Yang kedua, kufur dalal wal ghai. Sesat dan memang keluar daripada landasan Islam. Macam yang dilakukan oleh Al-Hallash dengan teori dia tu, iaitu teori Nur Muhammad dengan teori Anal Haq tu. Yang kedua, yang ketiga ialah kufur i'rad. Kufur i'rad ni ialah tak nak ambil tahu langsung. Tak nak peduli. Macam sebahagian yang kita tengok yang orang kata apa, yang sakan duk buat video ni. Baru ni ada kecoh. Nas Daily, mungkin orang muda dia ikut lah. Nas Daily ni dia terkenal dengan video only 1 minute. Facebook memang ramai lah subscriber dia. Okay. Dan dia ni selalu buat video macam nak hentam Malaysia sikit. Dan dia selalu banding dengan Singapura. Dia ni pemilik pasport Israel. Lepas pada tu dia ada memiliki satu lagi pasport melalui kenegaraan lain. Baru ni dia masuk ke Malaysia, ke Melaka. Sebelum pada tu dia ada buat banyak video lah. Dia gambarkan Malaysia ni forbidden lands, seolah-olah undang-undang Malaysia ni terlalu tu sangat. Dia tak suka dengan style Malaysia yang ada dasar embargo terhadap Israel tu, tak boleh. Sebab dia memang, dia mengaku dia Muslim, dia Arab. Dia orang Arab, dia Muslim lah. Dia mengaku dia Muslim, tapi sekejap dia kata dia dah atheist, macam-macam lah dakwaan dia. Okay. Yang ni memang dia berpaling. Dan kalau kita tengok video dia,
video dia memang cuba nak promote pluralism agama. Semua agama ni okey, tak ada masalah apa pun. Cuma saya nak katanya, dia datang Malaysia tu sebab ada demand daripada peminat dia. Tempat kita ni yang muda-muda ramai nak. Dia mari ke Melaka dan beberapa tempat di Penang, lepas tu dia belah. Okay. Cuma nak katanya yang muda memang minat dengan idea dia. Sebab apa? Ini pandangan peribadi sajalah. Antara sebab orang muda dia minat dengan aliran-aliran macam ni sebab memang dia dah bosan dah dengan ibadah-ibadah, solat, masjid, surau. Dia dah bosan lah. Dia tak nak. Dia tak minat benda tu. Sebab tu kita tengok waktu Aidil Adha baru ni, ada satu orang pelajar APTA boleh buat satu hantaran tweet dia, kata tak boleh ke korban tu sembelih binatang tu tukar kepada beasiswa. Kenapa nak kena korban? Tengok dia punya pemikiran dia. Dia kata dia tak faham antara syiar syariat. Sedangkan memang ada pun orang buat konsep beasiswa tu, ada berapa banyak majlis agama Islam di Malaysia ni, 14 buah negeri ni ada asnaf zakat fisabilillah, dan bawah tu pun ada zakat kepada orang yang belajar, tak kira bidang apa pun. Okay. Cuma nak katanya dia nak kacau syiar-syiar ni. Syiar tu dia start nak kacau. Dia tak boleh ke menyembelih tu tukar pada benda lain. Lepas tu tiba-tiba masuk sentimen-sentimen yang tak jadi isu pun. Dia kata tak ada ke rasa hormat pada non-vegetarian punya kelompok yang tak makan daging. Dia nak rujuk pada agama tertentu lah tu. Okay. Tak tengok ke apa yang berlaku dalam setengah-setengah agama yang sembelih binatang pun semua ni. Okay. Itu semua yang, kalau tengok yang buat hantaran tu bertudung lah, satu orang perempuan yang bertudung. Okay. Cuma saya nak katanya pemikiran ini disokong dengan sebab tak nak, rasa tak mau. Saya nak sebut ini adalah bahagian pada i'rad, berpaling, tak suka dah, bosan. Tapi nak isytihar diri bukan Islam, tak berani lagi. Cuma dia cuba nak ganggu gugat, nak kata yang ni sebenarnya dah boleh tinggal, dah tak boleh, tak perlu. Sebab tu pembahagian kufur yang ketiga ni, kufur i'rad wa tawalli. Kadang-kadang dia tak sedar pun dia terlibat dalam benda tu. Saya nak sebutnya ialah bila mana kita sebut tentang kekufuran, dia luas. Dia bukan hanya satu penyembahan, sembah berhala baru kufur. Kadang-kadang cakapan, ideologi yang kita tak sangka, cara fikir orang yang kita rasa macam bijak, tapi cara fikir itu adalah cara fikir yang unsurnya ialah unsur kekufuran. Itu juga termasuk daripada bab kekufuran. Okay. Seterusnya kita pergi muka surat 73, perkara yang merosakkan amalan. Warriya'u idza waqa'a fi 'amalin min al-a'mal fa innahu yubtilu ajrahu wa kadzalika al-'ujub. Jika berlaku riak dalam mana-mana amalan, maka ia akan membatalkan pahala. Demikian juga apabila berlakunya ujub. Kita tengok huraian dia sebut apa. Riak dalam ibadah ialah melakukan ibadah kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan termasuk dalam bab ini juga ialah supaya didengari oleh orang lain, sum'ah. Riak nak suruh orang tengok, sum'ah nak suruh orang dengar. Zaman kita ni lagi mudah untuk kita ni tergelincir masuk dalam riak dan sum'ah ni. Sebab setiap orang dia ada dia boleh untuk upload apa yang dia nak buat. Dia ada media sosial, dia boleh tunjuk dia nak buat apa. Ibadah yang bercampur dengan riak ada 3 bentuk. Yang pertama, dari awal lagi tujuan beribadah kerana mahu memperlihatkan pada manusia. Ini yang paling tinggilah. Ini adalah syirik dan amalannya batil. Yang kedua, berlaku niat kerana orang lain di tengah-tengah ibadat. Awalnya okey, lepas pada tu berubah. Okey. Jika amalan itu mempunyai kaitan dari awal hingga akhir seperti sembahyang, maka hendaklah dia menepis niat tersebut dan meneruskan sembahyang. Maknanya dia cuba tolak segala seruan-seruan yang datang tu. Gangguan niat seperti ini tidak menyebabkan diri riak. Saya nak kata sini, penulis nak kata sini ialah memang satu orang yang buat ibadah, dia akan ada rasa suka tengok orang tengok benda yang dia buat. Okay. Tapi waktu tu dia kena train diri dia untuk dia buat. Train otak dia untuk dia lawan benda tu. Sebaliknya, jika dia menuruti dan melayani niat tersebut, maka rosaklah amalan itu. Dia taklah sampai amalan tu tertolak, tapi amalan tu pahala dia kurang. Jika amalan itu tidak mempunyai kaitan awal dan akhir, seperti seseorang yang berniat untuk bersedekah dengan 100, kemudian dia bersedekah dengan ikhlas sebanyak 50. Tetapi setelah itu dia bersedekah 50 dengan riak, maka sedekah yang baki itu menjadi rosak. Nak sebut oleh kita bahawasanya
Awal okey, lepas pada tu dia berubah. Ini pun termasuk daripada bab yang kita kena jaga. Dan kebanyakan kita ni mungkin kelompok yang kedua ni lah. Awalnya okey, lepas pada tu terganggu. Yang ketiga, niat kerana orang lain timbul setelah selesai ibadah, maka ia tidak memberi kesan. Namun jika dia mengungkit-ungkit sedekahnya, maka rosak juga amalannya. Yang ketiga ni, lepas buat baru datang. Yang ni pernah berlaku kepada seorang sahabat nama dia Abu Darda. Abu Darda, satu orang sahabat, riwayat Muslim. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, salah ke kita beramal? Lepas pada tu ada orang nampak kita beramal dan dia pun duk puji, jaja cerita, kata dia ni suka beramal. Waktu dia buat tu, dia memang nak tutup pada pandangan orang. Tiba-tiba ada orang terperasan benda tu. Perasan benda tu dan akhirnya orang pun cerita, bagusnya Abu Darda ni. Lalu Nabi pun kata, tilka ajilu busral mu'min. Itu ialah berita gembira yang Tuhan segerakan kepada orang beriman. Iaitu Tuhan nak beritahu dengan datangnya orang puji tu, amalan tu dah diterima. Tapi kita yang buat tu tak sambut orang puji tu. Yang tu nak beritahunya. Kalau kita sambut tu problem. Kita bagi lalu azan, lepas tu kita sempurnakan sikit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi perhabis yang cerita Abu Darda tadi. Bila mana dia buat amalan tu, akhirnya orang puji dia dan dia rasa terganggu. Nabi kata itu berita gembira yang disegerakan kepada Allah, kepada satu orang tu daripada Allah Ta'ala. Okay. Kalau orang puji dan kita tidak menyambut, maka itu tak ada masalah, tak beri apa-apa kesan. Okay. Yang jadi problem ialah bila mana dengar pujian dan kita sambut pujian tu. Yang tu yang jadi problem, yang kacau amalan tu, yang akan mengurangkan balik daripada dah diterima, mungkin akan tak diterima balik. Okay. Nanti kita akan sambung lagi lah huraian berkenaan dengan riak dan ujub ni pada kali yang akan datang, dan kita berpada situ ialah kok untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.